Pilihan raya kecil PRKN 23 Dewan Undangan Negeri Don Cini bermula hari ini dengan proses penamaan calon. PRK Don Cini adalah pilihan raya pertama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa bermula 18 Mac susulan pandemik COVID-19. Dan laporan lanjut, kita akan bersama dengan wartawan Faris Azman di Institut Kemahiran Belia Negara. Faris, teruskan dengan laporan. Terima kasih Hafizi. Sudah tentu hari ini untuk memperlihatkan bagaimana proses penamaan calon bagi PRKN 23 iaitu PRK nombor baru, PRK dalam tempoh PKP seperti anda katakan tadi. Ya, kali ini syarat-syarat dan juga arahan-arahan diberikan oleh pihak berkuasa sangat-sangat ketat. Dan kawalan keselamatan yang boleh kita lihat, mungkin cameraman boleh kita pan sedikit, anda boleh lihat berada belakang ini bagaimana beberapa anggota, bolehkan puluhan anggota Polis Diraja Malaysia dan kawalan keselamatan berada dalam tahap sangat-sangat ketat untuk memastikan bahawa tiada individu-individu yang tidak dibenarkan masuk ke Dewan Utama IKBN Pekan, iaitu Pusat Penamaan Calon. Dan mungkin saya boleh katakan di mana semalam satu artikel saya telah tulis, adakah 3 penjuru akan dilihat di PRKN 23, dan ia terjawab apabila ada seorang lagi calon bebas yang telah pun tiba pada awal. Beliau merupakan calon bebas yang paling awal tiba sekitar jam 8.30 pagi tadi, di mana calon bebas berusia di antara 49 tahun yang juga merupakan seorang aktivis ataupun blogger itu telah pun tiba dan masuk ke dalam bersama dengan penyokong dan pencadang. Dan jika benar beliau ataupun jika beliau telah pun menyerahkan borang, maka 3 penjuru itu akan berlaku di PRKN 23. Dan 5 minit kemudian, iaitu calon bebas yang kedua daripada Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Pekan juga telah pun tiba 5 minit kemudian. Dan pada jam sebentar saja tadi, sekitar jam 8.50 pagi, di mana calon Barisan Nasional juga telah pun tiba bersama dengan penyokong dan pencadang masuk ke dalam kawasan ini. Dan nombor barunya di mana setiap individu yang dibenarkan masuk akan dikesan suhu dan maklumat yang akan diambil, dan 2 kali daripada pintu sehinggalah ke Dewan sana turut akan diambil. Dan ketika ini mungkin cameraman boleh pan sedikit di kawasan ini, sebenarnya di mana penyokong-penyokong yang berada di kawasan ini adalah terhad, tetapi mereka berada di sini dibenarkan. Cuma penjarakan sosial itu diingatkan berkali-kali oleh pihak polis untuk memastikan bahawa penjarakan sosial SOP itu diikuti oleh setiap penyokong ataupun setiap individu yang berada di kawasan ini, kerana ini merupakan arahan MKN dan juga KKM. Dan mungkin saya boleh katakan juga sebentar tadi, iaitu Pengurus Pilihan Raya N23 Don PRK, di mana Datuk Zaliza Zulkifli juga telah pun mengumumkan bagi borang pencalonan, borang penamaan calon telah pun dibuka sekitar jam 9 dan akan ditutup pada jam 10. Dan sehingga kini SPR mengesahkan 10 borang telah pun dijual. Ketika ini 3 calon telah pun berada di sini. Adakah lebih daripada 3 penjuru? Itu persoalan yang mungkin akan terjawab sekitar jam 10 pagi nanti. Terus bersama dengan Hafizi. Faris, dalam masa yang sama juga saya nak juga melihat kepada kehangatan politik tanah air negara. Sekarang ini dalam ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, macam Faris cakap, SOP-nya baru, segala bendanya baru. Jadi sentimen dan juga kehangatan politik di Cini, kita mulakan dengan di Cini, PRK di Cini. Bagaimana sekarang ini Faris? Baik, Hafizi, kalau kita katakan mengenai kehangatan politik di Cini, ini merupakan PRK dalam tempoh PKP, PRK selepas kerajaan baru, dan ini juga PRK di mana boleh kita katakan di mana PRK ini di mana kempennya adalah terhad seperti pengurus ataupun pengerusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun semalam dalam PC ataupun sidang media mengatakan bahawa hanya 250 orang sahaja dibenarkan berada dalam ceramah parti politik ataupun calon yang bertanding di PRK N23. Dan rumah ke rumah, kempen rumah ke rumah hanya dibenarkan 3 di antara wakil calon ataupun wakil-wakil parti yang bertanding. Dan kalau dikatakan kehangatan politiknya itu belum lagi terasa dan akan dirasai selepas jam 10 pagi nanti. Dan apa yang kita harapkan sebenarnya, kalau kita lihat balik reaksi daripada parti-parti politik sebelum ini, daripada mana-mana saja parti politik yang bertanding termasuk dengan calon bebas, di mana mereka akan lebih bersikap matang dan akan menggunakan social media, namun kehangatannya itu agak berlainan, berbeza
masa sedikit dengan PRK sebelum ini. Itu yang mungkin kita harapkan ahli-ahli politik lebih matang dan calon-calon mungkin dari setiada provokasi dan sebagainya dalam PRKN 23 dan lebih bersih, dan mungkin kita lihat bagaimana rakyat boleh menggunakan kuasa mereka untuk memilih wakil rakyat yang mampu mengubah di kawasan DUN mereka. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Faris. Faris akan bawakan perkembangan lanjut mengenai PRK Dun Chini. Sama ada 3 ataupun 4 penjuru akan berlaku di sana. Sama-sama kita akan nantikan sebentar saja lagi.